Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Dan jikalau kena najis tanah dengan najis mughalladh. Dan jikalau kena najis tanah dengan najis mughalladhah, tanah tu kena najis dengan najis mughalladhah, memadalah membasuhkan dia ke tanah dengan 7 kali dengan air 2. Memadai basuh dengan air. Jadi kita kata tanah kita kena najis, siram je lah air lah 7 kali. Buang air najis tu lah, kena disiram tu 7 kali. Sah lah. Tiada berkendak kepada tanah. Tak perlu tanah lah. Tidak berkendak kepada tanah. Mana tak perlu kepada tanah lah. Hanya cukup pada dengan siram air. Kerana inilah sebab apa tidak perlu berkendak kepada tanah. Kerana tiada makna ditaruhkan tanah. Sebab tak ada mana lah kalau kita nak taruhkan tanah tu. Kerana tiada makna ditaruhkan tanah. Padahal dirinya tanah. Padahal diri itu tanah. Tak perlulah dia tak air tanah. Tanah tak perlulah. Di mana tanah? Bahkan jika terpecik sesuatu daripada membasuhkan dia, belum lagi cukup 7 kali, maka kena umpama kain. Saya disyaratkan membasuhkan dia, itu kain tu, bahawa ditaruh tanah. Itu syarat ditaruh tanah lah. Kalau kita kata basuh-basuh mecik dah kepada kain tu, maka kain tu dibasuh dengan air tanah. Main luar lah, main luar sana. Main sini. Dan memadalah pada barang yang menajiskan dia, pada barang dengan air, dengan kencing kanak-kanak laki-laki yang kecil belum lagi mencampai makanan. Makan makanan lah. Mencampai mana belum makan makanan. Yang lain daripada laban, susu. Belum lagi lalu umurnya 2 tahun. Mana umurnya bayi tu, kanak-kanak lelaki tu tak sampai 2 tahun lagi. Dipercikkan dia. Dipercikkan dia ke air kencing kanak-kanak lah. Sekira-kira meratakan sekalian yang najisnya itu. Kita percik biar rata lah. Renjis je lah. Renjis biar rata. Sekira-kira terbanyak air daripada najis. Kira air tu banyak daripada najis.
Dengan ketiadaan mengalir. Kucik tak perlu dialirkan air lah. Tak perlu kita jiruskan air. Sama ada najis ainiyah atau hukmiyah. Tak kira najis itu najis ainiyah ataupun najis itu najis hukmiyah. Dan keluar dengan kata kanak-kanak laki-laki, kanak-kanak perempuan. Itu kanak laki je lah. Kanak-kanak perempuan supaya basuh seperti biasa je. Kanak-kanak perempuan seperti biasa. Seperti air kencing orang biasalah. Dia buahkan air dan baru dibasuh, dialirkan air itulah. Dan khunsa. Itu khunsa sama. Maka tiada dapat tiada, mana mesti maksudnya lah. Maka tiada dapat tiada, mana mesti. Pada keduanya, pada kanak-kanak perempuan dan kanak-kanak khunsa ni, daripada membasuh atas asalnya. Asal basuh tu lah. Mana hukum ni hukum asal, itu basuh. Dan demikian lagi kemih air kencing. Kanak-kanak yang sudah makan akan makanan yang lain daripada susu. Dan demikian lagi kemih kanak-kanak yang sudah makan akan makanan yang lain daripada susu. Air kencing kanak-kanak lah. Sudah makan kena air susu. Yang lain daripada susu lah. Makan nestum dah ke apa. Atau adalah umurnya sudah lalu daripada 2 tahun. Atau umur dia tu sudah umur 2 tahun. Maka adalah najisnya kanak-kanak itu seperti najis yang lain. Seperti najis orang dewasa lah. Tak boleh renjis. Maka tiada suci melainkan membasuhkan dia. Suci melainkan kena basuh. Basuh tu barulah jadi suci. Bermula asal pada demikian itu, mana dalil lah. Asal mana dalil. Bermula dalil pada yang demikian itu, mana air kecil budak ni direnjis, tidak dibasuh, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabdanya lepas daripada kita buang air najis tu, jangan direnjis ada air najis tu. Mana yang kecil tu kita buang dulu, barulah kita renjis pada tempat yang kena. Bukan kata air kecil di sini renjis tu air kecil. Sabdanya seperti diriwayat pada Sahihaini, Bukhari Muslim lah, daripada Ummul Qais. Ia membawa seorang kanak-kanak, dia membawa seorang anak laki-laki yang kecil, belum lagi makan yang lain daripada laban, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mendudukkan Rasulullah akan dia pada ribanya. Rasulullah duduk, pada letak dia pada ribanya yang mulia. Maka terkencing ia kanak-kanak tadi atas ribanya, riba Rasulullah. Maka minta Rasulullah akan air. Rasulullah minta air.
Rasulullah minta air, maka dipersembahkan orang air kepadanya, kepada Rasulullah. Kemudian orang persembahkan air itulah kepada Rasulullah, bagilah air itu kepada Rasulullah. Maka lalu dipercikkan dia Rasulullah atas kencingnya. Rasulullah dipercikkan di atas kencing budak tu. Biar air Rasulullah percikkan di atas kencing. Dan lagi sabdanya Rasulullah SAW, yughsalu min bawlil jariyati, dibasuh daripada kencing kanak-kanak perempuan, birashi minal bawlil ulami, wa birashi min bawlil ulami, dibasuh daripada kencing jariyah. Jariyah mana kanak-kanak perempuan, dan percik daripada kencing kanak-kanak laki-laki. Kanak-kanak laki-laki dipercik, dia ambil air kecil-kecil, renjih lah, renjih atas kencing. Maka adalah perceraiannya perbezaan mana. Kenapa air kencing budak lelaki ni direnjis, air kencing budak perempuan ni kena basuh? Maka adalah perbezaan perceraiannya. Kencing kanak-kanak laki-laki jernih, tiada lekat pada tempat. Kan kencing laki-laki ni dia tak hancing seperti kencing kanak-kanak perempuan. Dia jernih di situ, dia tidak melekat. Bersalahan yang lainnya air kencing kanak-kanak perempuan lah, ataupun kunsa, keruh. Tak, keruh. Maknanya berapa tahun tak kisah? 12 tahun ke bawah? Ke setahun ke 2 bawah? tahun ke bawah lah nak menguji budak ni. 12 tahun. Dan lagi banyak suka orang menanggung akan kanak-kanak laki-laki terlebih banyak. Lagi pula orang suka dukung lah. Kanak-kanak lelaki ni orang suka dukung. Kanak-kanak perempuan tu tak suka. Kita orang Melayu ni tak apa. Tak kira kanak-kanak apa pun. Tapi Arab dia lebih kepada anak-anak laki-laki daripada perempuan. Kau balik Arab lah. Siapa? Siapa? Dia punya tabiat Arab tu lah. Perangai dia. Supaya dengan Cina. Cina dia suka budak lelaki. Kalau anak Cina dia lebih suka kepada lelaki daripada perempuan. Dia kata perempuan ni dia habis duit je, mak bapak je. Besar-besar dia akan ikut suami dia lah. Lelaki buat duit. Anak lelaki ni ya, dia akan bantu ayah dia lah, mak dia lah. Jadi elak lagi kerana banyak orang sukalah dokong budak laki-laki ni. Maka diringankan dia budak laki-laki pada kencingnya. Diringan pada kencingnya. Bersalah yang lain daripada budak lelaki. Kunsa ke perempuan ke, orang kurang. Duku kita orang Melayu tak apa. Dan ikhtilaf ulama, adakah disyaratkan memercikkan dia? Adakah disyaratkan nak percikkan dia ni
hilangkan rasa, warna dan bau. Kena hilang tak? Warna, rasa dan bau. Atau tiada disyaratkan. Disyaratkan tidak? Yang diiktimadkan Syekh Ibn Hajar dalam Tuhfah dan Khatib Syabini dalam Mughni dan Imam Ramli dalam Nihayah, yang pertama kena hilang rasa, warna dan bau kencing budak ni dulu. Mana air kencing tu kita kena lap dulu. Nah, hilangkan dulu bau, rasa, warna, barulah kita renjis, percikkan dia, renjiskan dia. Dia tak boleh lah air kencing, air kencing dia terenjit. Itu tetap suci. Dia kena buangkan najis dia, rasa, bau dan warna tu. Iaitu yang pertama, menghilangkan sifatnya, sifat air kencing itulah. Pada warna, rasa dan bau. Seperti najis yang lain dua. Supalah dia dengan najis lain lah. Najis lain kencing pada kanak-kanak yang kanak-kanak yang umur 3 tahun 4 tahun tu dia kencing, maka kita kena buanglah najis dia dulu, barulah kita siramkan air, kita basuh. Kalau kita tak buang najis dia terus basuh, habis semua jadi muntah najis tempat. Dan disebut Syekh Ibn Hajar pula dalam Imdad dan Fathul Jawad, tiada disyaratkan menghilang sifatnya. Ibn Hajar kitab dia ada khilaf, tapi kalau sebut dalam Tuhfah, itulah yang paling muktamadnya. Dalam kitab Imdad dia, dalam kitab Fathul Jawad, disebut tak syarat hilang. Mana renjik-renjik macam tu lah. Kerana rukhsah syarak padanya. Sebab syarak beri kemudahan lah. Kerana rukhsah syarak, kerana kemudahan daripada syarak. Dan memadalah pada najis mutawasitah, yang lain daripada najis mughallazah dan mukhaffafah, jika ada ya hukmiyah, najis hukmi, seperti kemih, mana air kencing yang hilang tiada padanya rasa dan warna. Air kencing yang tak ada rasa, warna. Mencucurkan air atasnya sekali. Kita tuangkan air sekali. Mencucurkan air atasnya sekali. Sekali lalu jua. Sama ada dibasuhnya ataupun terbasuh. Tak yalah. Sama ada kita tuangkan air itu, dia basuh ke ataupun terbasuh. Seperti datang hujan atasnya, itu main terbasuh. Yang datang hujan atas dia, maka sucilah ia hukmi itu. Sejuk. Mana suci dia dengan kita tuangkan air lah. Dan demikian lagi pada najis hukmiyah. Tidak dengan najis hukmiyah, apabila diruskan sekalian, apabila dirus sekalian yang panas dengan kemih, dijiruskan sekalian yang panas dengan kemih,
maka kering. Itulah, jadi dia kering. Yang panas maksudnya? Didiroskan sekalian yang panas. Panas ya? Panas tu maksudnya? Demikian lagi mana suci dengan didirus daripada najis kuning apabila didirus sekalian yang nun ke lam. Tu kalau lam tombak diputus dah pasti. Kalau yang palis, Panas. apa ni palis? Bahasa petani ke? Panas ke panas? Saya nampak macam lam putus. Yang panas. Yang mana yang panas? Manis ke? Ini yang titik. Apa? Panas ke? Panas. Palas. Panas apa? Assalamualaikum. Kalau yang panas takkannya air tu panas. Bah, Syamas. Panas. dia nampak ke air semua panas. Situ ada titik itu kita tu macam mana? Panas. Demikian lagi daripada najis hukmiyah. Demikian lagi maknanya disuci lah dia tu dengan dituangkan air. Apabila didirus sekalian yang panas dengan kemih, maka kering. Panas. Cuma nampak gitu dia tulisnya. Apabila didiruskan, apabila didirus sekalian yang panas dengan kemih, maka kering. Apa maksud yang panas? Air panas ke? Tinggal tengok semula. Demikian lagi jika dimasukkan daging dengan air kemih. Maknanya daging dimasukkan dengan air kencing. Atau rendamkan biji-bijian dengan air kemih ataupun direndamkan bijian dengan air kencing. Kemudian kering ia. Nah, kering lah. Pada air itu masuk, air kecil itu masuk dalam daging masak. Memadalah dengan dicucur air sekali atasnya. Cukup. Kita curahkan air atas dia. Memadalah dengan dicucurkan air sekalian atasnya. Tiada berkendak merendamkan dia. Tak perlu rendam. Direndamkan dengan air dah. Tak perlu rendam. Hanya kita cucurkan air atas dia je. Bersalahan dengan batu yang direndam dengan air najis. Salahan batu yang kita rendam dengan air yang najis. Bata ke apa tak kira lah. Maka disyarat pada membasuhkan dia bahawa direndamkan dia di dalam air. Syaratnya kita rendam dia dalam air
sekira-kira dizankan sampai pada sekalian barang yang sampai kepadanya air yang pertama. Kita rendam berapa lama tu, pada mana kita zon sampai air lah pada sekaliannya. Dan demikian lagi jika diulikan batu dengan air najis, digaul lah, digaulkan batu tu dengan air najis, kemudian dibakar. Dan orang buat butter kan, orang butter daripada tanah tu kan, dia ambil tanah-tanah selur kan? Jadi dicampur dengan air najis pada butter, campur dengan air najis, kemudian butter tu dibakar kan, dibakar. Dia tak jemur lah, dia bakar. Dia tak suka butter yang putih tu, itu dia jemur, ini dia bakar. Maka iaitu tidak suci. Tak suci butter tu. Kalau dinding, dia buat dinding rumah, jadi dinding rumah yang mentah najis lah. Melainkan ditumbuk-tumbuk sehingga hancur. Melainkan kita tumbuk-tumbuk sampai hancur. Atau direndam ke dalam air, ataupun kita rendam dalam air sehingga sampai air itu pada sekalian batinnya. Sampai air pada sekalian batin tanah, butter tu, batu tadilah. Tetapi dimaafkan umpama periuk tanah. Kita kata ni lah, tembikai itulah, yang diulikan dengan air najis, maka tiada diperoleh air yang suci. Maka tiada diperoleh air yang suci. Jika tiada diperoleh air yang suci, ayam ada mensin. Tetapi dimaafkan umpama periuk tanah yang diulikan dengan air najis. Maknanya dia buat campur bahan tu, campur dengan air najis. Jika tiada diperoleh air yang suci, kalau tak ada peroleh air yang suci lah, mana tak ada, ada air najis je, air yang suci tak ada. Harus diistimalkan dia, harus digunakan. Periuk tanah yang dibuat dengan air najis itu harus diistimalkan dia. Kalau mu'alif, dan jika ada najis ainiyah, maka wajib dihilangkan ainiyah. Allah. Orang je buat hero ni kan. Orang je buat hero.